Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya adalah Cikgu Daryl dan hari ini kita akan belajar cara menjawab soalan 21 Kertas 1 UPSR Bahasa Inggeris ataupun lebih dikenali sebagai bahagian Social Expression. Okey, sebelum cikgu mengajar ataupun membimbing anda tentang cara menjawab soalan 21, kamu perlu kenal pasti dahulu apakah itu first speaker dan juga second speaker. Kalau tengok contoh gambar di depan anda sekarang, first speaker biasanya bubble dia adalah lebih tinggi, buih dia adalah lebih tinggi. Jadi di sini antara lelaki dengan perempuan yang sedang bercakap dalam telefon, siapakah adalah first speaker? Jadi kamu kena tengok mana satu bubble ataupun mana satu buih yang lebih tinggi. Jadi di sini lelaki itu mempunyai buih yang lebih tinggi, maka dia adalah first speaker. Dan apakah itu peranan first speaker ataupun fungsi first speaker? Yang pertama, first speaker biasanya bertanya soalan, manakala dia juga ada satu lagi peranan, iaitu memberikan pernyataan yang boleh merangsang jawapan. Mungkin kalau cikgu hanya sekadar memberikan definisi sebegini, kamu akan kurang faham. Jadi cikgu berikan satu contoh secara verbal sahaja. Jadi contohlah. Sekarang saya adalah first speaker. Saya akan kata happy birthday. Happy birthday Amir. Ini adalah satu pernyataan. Ini bukan soalan. Jadi apabila Amir mendengar mesej saya, dia akan kata thank you. So sebenarnya Amir sudah menjawab pernyataan saya dan bukan soalan saya. Next, perempuan tersebut adalah second speaker kerana buih dia lebih di bawah, lebih rendah. So dia adalah second speaker dan fungsi second speaker sangat ketara sebab dia hanya satu saja, iaitu menjawab soalan ataupun pernyataan. Alright, ingat dulu ciri-ciri ini ya. Bagaimana kamu nak menjawab soalan 21 dengan betul? Pastikan apabila kamu menyoal ataupun menjawab soalan tersebut, kamu mesti jawab dengan sesopan yang mungkin. Pastikan kalau kamu tengah mengisi jawapan untuk first speaker, pastikan kamu ada gunakan please, ada gunakan can I, kalau bolehlah gunakan, kalau tidak apa, tidak apa. Sebab itu saya kata sesopan yang mungkin, tak semestinya perlu sangat-sangat sopan pun. Kalau tidak, nanti situasi menjadi terlalu formal. Jadi ini adalah antara perkataan-perkataan yang boleh digunakan untuk menyopankan anda punya soalan ataupun jawapan. Dan yang kedua, ketika anda sedang menulis soalan ataupun jawapan, pastikan ada gelaran untuk orang yang kamu sedang bercakap dengan. Kalau kamu sedang bercakap dengan seorang makcik, kamu katalah good morning auntie, hello auntie, can I help you auntie? Contohlah, jangan saya cakap can I help you? Hello, macam tu saja, thank you. Jadi dia macam seolah-olah tidak sopan sangat. Kalau sekarang bapa ataupun mak kamu beli hadiah untuk kamu, apa yang patut kamu cakap? Kamu cakap thank you saja? Tidak. Ini tidak cukup sopan. Kamu mesti cakap thank you bapa, thank you mama, kan? Thank you father, thank you mother, ataupun thank you mom, thank you dad. Alright? So kita mesti bagi gelaran supaya dia kedengaran lebih sopan. Jadi perkataan-perkataan yang cukup bulat dalam warna merah itu adalah contoh gelaran yang kita perlu bagilah mengikut analisis situasi dalam gambar tersebut. Jangan dalam sana Amir sedang bergayut telefon dengan seorang pakcik, kamu kata auntie pula. Pastikan kamu tengok betul-betul lah. Dan yang ketiga, jawapan kamu tidak perlu terlalu panjang. Ini adalah soalan 21 dan dia bukan soalan esei. Menjawab soalan 21 bagaikan kamu sedang menjawab soalan berdialog. Jadi kalau boleh perkataan dia jangan terlalu banyak lah, sampai 10 perkataan, 9-8 perkataan macam tu. Pastikan saja kamu punya jawapan short, sweet, simple dan polite, iaitu sopan. Alright? Satu lagi benda cikgu nak tunjukkan pada di sini. Kamu nampak tak jadual yang ada warna kuning, merah ini kan? Ini adalah contoh respon lah ataupun contoh jawapan yang kamu perlu hafal dan juga soalan dia. Ingat sajalah, tak perlu hafal. Yang penting bila kamu tahu, lain kali kamu nampak contoh soalan macam ni, kamu tahulah bagaimana menjawab. Tak perlu berputar belit, tak perlu sampai panjang ayat kamu.
Okay, contohlah ni this is for you, Kia. So, kamu jawablah, thank you so much, Dean. Happy birthday, Kia. Thanks, Dad. Itu saja. Okay, orang cakap apa, kau cakap thank you saja. This is for you. Happy birthday. You look great today, Kia. Congratulations, Kia. Semua ini sebenarnya akan merangsang kamu untuk menjawab thank you. Jikalau, jikalau tempat kosong dalam buih dalam soalan itu nanti adalah second speaker. Bagaimana pula kalau sekarang first speaker tersebut sedang mengucapkan thank you? Jadi kamu jawablah, you are welcome. Alright? So pastikan ada nama lah. Jadi contoh cikgu berikan di sini, you are welcome Ali, you are most welcome Ali. Alright? Yang penting kamu ingat, orang cakap thank you, you cakap saja you are welcome. Alright? Nama kamu, gelaran fikir kemudian. Orang kata congratulations, kau sebut thank you. Orang sebut happy birthday, you sebut thank you juga. Alright? It's up to you lah. So sini ada banyak cara untuk kamu sebut thank you, dan juga banyak cara untuk kamu sebut you're welcome if orang kata thank you dengan kamu. Okay? Next, jikalau kamu tembung dengan banyak soalan macam contoh, excuse me, may I, can you, can I, could you, mind if you, please, please, please. So bila orang sedang meminta bantuan kamu, tengok gambar dulu. Tengok gambar dulu. Jangan terus kamu tergepah-gepah nak jawab. Yes, sedangkan dalam gambar nanti dia sebenarnya tak mau kamu jawab pula yes. Jadi pastikan dulu kamu analisis gambar itu dengan betul-betul. Alright? So kalau kamu tengok gambar dia, macam dia mau lah. So you say, yes, of course, Kia, sure, no problem. So ini sudah cukup untuk kamu mendapat 2 markah dalam contoh jawapan yang begitu pendek. Yang penting kamu bukan tulis yes, no, itu tidaklah terlalu pendek sangat. Next, do you want to go for a movie tonight? Let's go for a movie tonight. So if you say, so kalau kau mau, kau cakap see you there. Dina, contoh. Itu pun dah cukup 2 markah. Kalau tidak mau, no, thanks, Kia. Sorry, Kia, I don't think I can make it. Itu contoh lah kalau kau mau reject orang dengan sopan. So, kelas, kamu hanya perlu ingat langkah-langkah ini. Yang pertama, kamu kena pasti dulu lain kali apabila kamu mau menjawab soalan ini dalam UPSR, kenal pasti dulu siapa first speaker dan siapa second speaker. Tengok buih dia. Kalau buih yang lebih tinggi adalah first speaker, manakala buih yang lebih rendah adalah second speaker. So fungsi first speaker adalah bertanya soalan, memberikan pernyataan yang boleh merangsang jawapan, dan second speaker adalah menjawab soalan sahaja. Fungsi dia, ingat Dan kemudian, pastikan kamu teliti gambar dengan betul. Kalau gambar menunjukkan aksi positif, contohlah macam tadi, orang tanya, do you want to go for a movie tonight? So, kalau kamu tengok gambar, dalam gambar itu, orang itu macam tidak mau menunjukkan muka masam kah, tidak mau kah, sedih kah, kamu cakaplah, no, thanks. Jangan pula tengok dalam gambar, muka sedih, tapi kamu cakap, yes, of course, see you tonight. Suka hati saja. Pastikanlah kalau aksi tunjuk positif, jawapan mesti positif. Manakala kalau dalam gambar kamu ada nampak bahasa badan yang berunsurkan negatif, macam dia seolah-olah dia tidak mau, kamu bagilah jawapan yang negatif. Contoh jawapan negatif macam no thanks. Jawapan negatif sini bukan yang maksud jawapan yang tidak sopan. Kalau jawapan tidak sopan, janganlah sampai mencarut pula. So gunakan jawapan yang negatif, iaitu bermaksud untuk mereject orang, menolak jemputan orang. No, thank you, Kia. I don't think I can make it, Kia. I'm sorry. Contoh, alright? Nombor 4. Tulis soalan atau jawapan dengan sesopan yang mungkin. Macam tadi cikgu sudah ada kata pada awal-awal. Jawab soalan sesopan mungkin. Ingat mesti tulis gelaran ataupun nama. Walaupun kamu tahu menjawab soalan itu, tetapi jikalau jawapan tersebut tidak cukup sopan, mungkin pemeriksa akan menolak markah kamu. Saya tidak tahu untuk UPSR tahun ini, tapi yang saya tahu setiap tahun skema pemeriksaan mesti berlainan. Jadi pastikanlah cuba untuk meminimalkan kesilapan anda dalam menjawab soalan 21 inilah. So sekarang saya sudah terangkan langkah-langkah dia, ciri-ciri dia dan fungsi-fungsi dia lah untuk kamu kenal pasti semasa menjawab soalan 21 ini. Sekarang mari kita cuba dulu untuk menjawab soalan. Cikgu telah mengambil 3 contoh soalan sajalah untuk kamu menjawab. Sebab kalau saya buat video panjang pun kamu tidak akan tengok sampai habis. Contoh nombor 1. Sekarang langkah pertama apa yang perlu kita buat?
tengok dulu siapa yang first speaker, siapa yang second speaker. Jadi dekat sini buih yang lebih rendah adalah buih kosong. Buih kosong itu lebih rendah. Jadi dia adalah second speaker. Apakah fungsi second speaker? Fungsi second speaker adalah untuk menjawab soalan ataupun menjawab pernyataan lah. Jadi sini dia adalah second speaker, menjawab soalan ataupun pernyataan. Tengok pula apa yang nenek ini cakap. Thank you for helping me dear boy. Dia cakap terima kasih. So kalau terima kasih, automatically jawapan dia adalah you are welcome. Dan cikgu letakkan you are welcome auntie, sebab tadi cikgu kata mesti letak gelaran supaya kedengaran sopan. Alright? Next question. Tengok pula, bandingkan betul-betul. Ambil pembaris kamu tengok siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Nampak sangat sekarang ini adalah perbualan antara seorang perempuan dengan seorang lelaki. Jadi buih perempuan ini first speaker ke second speaker? Dia adalah first speaker. Kerana buih dia lebih tinggi, jadi peranan first speaker adalah untuk bertanya soalan, ataupun memberi pernyataan. Tapi di sini lebih kepada bertanya soalan. Sebab kita tengok respon untuk lelaki itu. Walk along this road, turn right and you will see the post office. So maksudnya perempuan ini sebenarnya sedang bertanya jalan. Nak tanya jalan bagaimana hendak pergi post office. So kita cuba bertanya sesopan yang mungkin, dan contoh soalan boleh menjadi, excuse me, may I know where is the post office? Kalau kamu tidak mau pakai post office, kamu boleh tinggalkan sajalah may. Kalau kamu tengok contoh jawapan cikgu buat dekat sini, kamu rasa sudah cukup tepat tak? Tidak cukup tepat. Kenapa? Kerana dia tidak letakkan gelaran. Sepatutnya jawapan mesti, may I know where is the post office, sir? Sebab kamu tak tahu dia siapa kan, jadi kamu tanya dia encik lah. Ataupun excuse me sir, may I know where is the post office? Barulah jawapan itu kira sopan. Tapi rasanya kalau jawapan macam ni, dalam UPSR, kalau kamu tembung dengan pemeriksaan yang kalau kamu tembung dengan pemeriksa yang cukup baik hati, mungkin sudah dapat 2 markah lah. Tapi ingat sajalah pakai gelaran. Gelaran. Kamu siapa-siapa yang kamu bercakap dengan pun, kamu perlu letak satu nama di sana. Kalau tak tahu nama, letak encik ke, sir ke, madam ke, miss ke, auntie ke, uncle ke. Alright? Next, last picture. Sini sekarang, siapa yang first, siapa yang second speaker? Yang buih kosong itu adalah second speaker. May I help you with the book, sir? So, ini adalah perbualan antara murid dengan guru. So, sekarang guru itu adalah second speaker. Jadi, guru itu hanya perlu menjawab soalan sahaja. So, sekarang murid ini dia tanya, cikgu, bolehkah saya tolong kamu dengan buku itu? May I help you? Kau tengok muka cikgu tu mau ke tidak? Dia tak tunjuk muka marah, dia tak tunjuk muka masam. Dia senyum saja kan? Maksudnya, cikgu itu mau. So, jawapan adalah positif. Jadi kalau mau, tadi contoh yang cikgu bagi kamu tengok untuk hafal, kalau orang tanya may I, of course, Amir, cukup sudahlah 2 marks. Alright, sebenarnya jawapan 21 ini dia senang untuk skor, tapi jangan sampai kamu fikir terlalu panjang, fikir terlalu rumit, sampai jawapan kamu terlalu panjang sehingga membuat banyak kesilapan. Sebab dalam bahagian ini, pemeriksa akan lebih kepada menangkap tata bahasa kamu, struktur ayat kamu juga. Jadi try to make your sentence sweet, short, simple and polite. Alright? Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tinggalkan saja ruangan komen di bawah video YouTube saya. Dan jangan lupa sedekahkanlah cikgu satu like dan juga subscribe channel saya. Kalau kamu nampak ada loceng di sebelah button subscribe, kamu tolong saya pukul loceng itu kuat-kuat. Jadi setiap kali kalau saya ada upload video, bolehlah kamu nampak first hand video dari saya. Jadi itu sajalah, dan kita akan jumpa lagi dalam video pengajaran yang seterusnya. Sekian.